Alfa Bravo, masuk. Bila ada gosip masuk, sepantas kilat Cik Koci masuk kereta. Gosip dalam kereta. Kena like dan share tau. Assalamualaikum dan hola guys. Selamat datang ke Cik Koci Channel. Jom hari ni kita nak cerita mengenai bekas peguam tampil beri penjelasan mengenai Hidayah dikatakan gila harta hingga sanggup sita rumah ibu mertua. Jom kita tengok apa penjelasan bekas peguam ni. Semalam pelawak Ali Putih memaklumkan bahawa dia ada menerima surat mahkamah yang mengarahkan rumah peninggalan Allahyarham ibunya Sabariah untuk dikenakan tindakan sita, dan belum habis isu bayaran saman fitnah RM60,000 itu yang perlu dilunaskan kepada balu abangnya Nur Hidayah. Ali Putih kemudiannya tampil mempersoalkan tindakan yang dianggap melulu dan drastik itu. Kata Ali, dia terkejut ketika mendapat berita itu dan menganggap tidak perlu mencampur adukkan harta arwah ibunya dalam permasalahan mereka berdua. Kata Ali Putih, kes 60K itu antara saya dengan balu arwah abang, tapi kenapa kaitkan dengan harta arwah mak dan dicampur adukkan dalam kes ni? Begitulah kata Ali. Malah Nur Hidayah turut dikecam sesetengah netizen yang merasakan dia gila harta gara-gara perintah yang dikeluarkan mahkamah itu. Tapi seorang bekas peguam yang aktif memberi kesedaran mengenai hal-hal guaman di TikTok tampil memberi penjelasan di sebalik dakwaan Hidayah gila harta dan juga sebab musabab mahkamah mengeluarkan perintah itu. Anda semua nak tengok apakah penjelasan bekas peguam itu? Jom kita zas video ni. So, Rena nak explain kenapa mahkamah boleh arahkan rumah arwah mak Ali Putih untuk disita. Oh my god, tongue twister. So, Rena dah explain before, Ali Putih kalah defamation case dia, so dia kena bayar Hidayah 60K. Usually, mahkamah akan tetapkan skim pembayaran semula tu macam mana. Tapi ada certain cases, macam kes yang ini, mahkamah beri macam kebebasan untuk parti-parti settle sendiri. Tapi tak tahu di mana negotiation pembayaran semula tu went wrong, tapi sampai hari ni, 60K tu belum dibayar lagi. Jadi kalau ada masalah dengan negotiation tu, mahkamah boleh step in dan tentukan macam mana orang tu kena bayar. Tapi Rena rasa isu dia sebenarnya kenapa mahkamah ambil rumah arwah mak dia. Well, legally, orang yang dah meninggal tak boleh hold property. So, rumah tu sebenarnya mengikut hukum faraid adalah future income Ali Putih. So, legally, property tu dia punya, bukan mak dia punya sebab mak dia tiada lagi di bumi ini. So, Rena explain logik mahkamah. First of all, it's easier and better for you to take away future income than to pry away income that is currently in the person's hand. So, daripada you ambil personal loan ke, you kena jual kereta you ke, apa-apa yang you ada sekarang harta untuk bayar balik hutang tu, baik you just take away harta yang akan datang kepada you in the future time. So, you tak rasa pun sebenarnya yang you dah bayar. Faham tak logik dia? And secondly, bila kita nak buat pembagian harta, tukar ownership, benda tu semua melalui legal process. Dan alang-alang aset-aset tersebut sedang melalui legal process, lagi senang nak control sebenarnya daripada pandangan pihak berkuasa. And waris still ada special rights terhadap harta pusaka tersebut. Contohnya kalau rumah, kalau you nak bayar balik, you kena jual rumah tu kan. Tapi the first person yang patut di-offer ialah waris-waris tu sendiri supaya rumah tu tak dijual kepada third party. So, I get it kenapa mahkamah buat macam tu. Now, I hope you guys get it too. Dan difahamkan rumah tersebut telah menjadi hak Ali Putih dan berkait rapat dengan kegagalannya untuk membayar saman fitnah terhadap Hidayah, dan rumah arwah itu akan dianggap sebagai cagaran setelah disita, dan Ali juga akan menerima baki selebihnya selepas nilai keseluruhan rumah itu ditolak dengan nilai saman yang perlu dibayar kepada Hidayah. Jadi keputusan mahkamah tu, bekas peguam ni kata, boleh dianggap memudahkan dan adil buat Ali dan pelawak itu juga tidak perlu membayar secara ansuran ataupun memohon pinjaman peribadi semata-mata untuk membayar saman. Kata peguam itu, kalau orang tak faham akan nampak macam Hidayah nak rebut harta arwah mak mertua, tapi itu sebenarnya cara undang-undang bekerja. Begitulah penjelasan panjang lebar daripada bekas peguam kita iaitu Rena Lam dan kepada anda semua seperti biasa, jangan kedekut, jangan lupa untuk like, share dan subscribe Cik Koci Channel Gosip Dalam Kereta dengan hashtag Sepantas Kilat. Dari subuh, Cik Koci bagi gosip terbaik semestinya dalam kereta.
terkadang mengejutkan. Sampailah ke malam, jangan kedekut like dan share tau. #Sepantas Kilat. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.